Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Datuk Wazir, Jawatan Kuasa Masjid, Ashabul Fadilah, Tutup Imam, Tutup Guru, para alim ulama. Seterusnya pada pagi ini kita bincang berkenaan dengan penyusuan dan hukum yang berkaitan dengannya. Masalah ar-radha'ah. Pengertian. Penyusuan dari segi bahasa bermaksud menghisap payudara ibu dan minum susunya. Sementara penyusuan dari segi istilah syarak pula ialah susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi, sama ada secara langsung atau tak langsung, maka itulah dinamakan penyusuan. Dalil pensyariatannya dari segi syarak, hukum bagi seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus dan telah dimaklumi sebelum kedatangan Islam lagi. Islam memperakui dan tidak mengharamkannya. Ini kerana dalam setengah keadaan penyusuan mempunyai kepentingan dan memenuhi keperluan tertentu. Contohnya, ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia atau mengidap penyakit yang menghalang penyusuan. Dalam keadaan ini, perempuan yang lain perlu menyusukannya demi kelangsungan hidup anak tersebut. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Begitu juga firman Allah Ta'ala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tak ada salahnya bagi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masalah yang kita nak bincang pada hari ini berkenaan dengan penyusuan. Penyusuan ini sebenarnya masalah yang akan berlaku di sepanjang zaman. Inilah istimewanya hubungan seorang ibu dengan anaknya. Penyusuan ini merupakan fitrah biasa seorang ibu terhadap anak. Bila baru dilahirkan hendak disusukan. Inilah secara normalnya. Tetapi di sana ada berlaku beberapa keadaan yang menyebabkan ibu tak dapat menyusukan anaknya. Pertama, kerana dia mati. Kedua, kerana dia sakit yang menyebabkan tiada susu. Ketiga, mungkin kerana emosi dengan sebab berlaku perceraian sehingga tengok anak pun tak boleh, dan pelbagai sebab-sebab yang lain yang menyebabkan tidak berlakunya penyusuan. Tetapi bayi perlu diteruskan kehidupannya. Macam mana bayi nak hidup? Di sinilah timbul masalah penyusuan. Siapa yang akan ganti ibu untuk menyusukan kepada bayi tersebut? Maka dalam nas ini menyebut fasaturdi'u lahu ukhra. Ada perempuan lain yang sanggup susu, boleh menyusukannya. Sanggup di sini terbahagi pada dua. Sanggup dengan arti kata sengaja dia nak susukan sebagaimana tradisi lama dulu.
yang membawa kepada jadi anak susu. Macam orang kampung, macam orang-orang yang kita tengok tradisi, bila tengok anak ni dahaga, dia beri susu dia. Itu biasa, normal. Ini berlaku. Dan yang kedua, dengan cara upahan. Kita upah dia, kau susulah anak ni. Maka kita tengok tradisi Arab zaman dahulu pun ada. Arab-Arab yang kaya, yang bangsawan, yang senang, mereka menyusukan kepada anak-anak atau cucu mereka kepada orang lain. Ini juga berlaku. Artinya susu ini berlaku di sepanjang zaman. Penyusuan ini juga kadang-kadang di zaman moden ini telah berlaku, di mana mereka menggunakan alatan moden untuk mengeluarkan susu, kemudian dibotolkan, kemudian dijual susu-susu tersebut kepada mereka yang berkehendak kerana ada anak susu, dan pasarannya cukup laku dan cukup laris. Ini juga berlaku, tetapi dalam hal inilah perlu sebuah kajian yang mendalam berkenaan dengan isu susuan seperti ini. Hampir 5 tahun lepas, saya telah bentangkan isu ini dengan menyatakan perlunya kad susu, kad susuan sebagai nisbah ibu susuan dan anak susuan dapat dilihat dengan sebaiknya, supaya tidak berlaku perkahwinan adik-beradik sesusu atau seumpamanya. Dan alhamdulillah, Negeri Selangor telah panggil saya dan bincang dalam meja bulat, kemudian telah dipraktiskan di Negeri Selangor dalam 2-3 tahun lepas dah. Jadi apa yang kita naknya ialah supaya betul-betul berlaku pengesahan tentang anak susuan ini, siapa yang disusukan dan siapa yang menyusukan, siapa yang anak-anak yang disusukan dan siapa yang menyusukan, siapa ibu-ibu susuan mereka. Inilah yang sepatutnya diambil prihatin dengan sebaik-baiknya. Berhubung dengan isu masalah beri susuan ini, sebenarnya ini adalah tradisi dan fitrah yang baik. Kenapa? Kerana Allah ciptakan susu yang terbaik kepada seseorang anak itu adalah susu ibunya sendiri. Dan susu yang terbaik sudah barang tentu susu manusia kepada anak tersebut. Dengan sebab itu, susuan ini dititik beratkan. Wallahu a'lam, boleh dibuat kajian dari segi emosi ibu dengan anak lebih akrab, dari segi rasaan kasih sayang lebih akrab, dari segi kehidupan lebih ngam. Dan ini kadang-kadang tak tertulis tapi terasa, kadang-kadang tidak dipandang tapi dapat dizahirkannya. Itulah antara hikmah susuan tersebut. Dan susuan tersebut kalau kita tengok, dia tidak sama dengan susu kambing, dia tak sama dengan susu lembu, bahkan susu awal lembu. Walaupun kedua-duanya halal dan tak ada masalah, boleh. Tetapi susu manusia Allah jadikan luar biasa rasaannya. Allah jadi kesesuaiannya dan keserasiannya adalah amat-amat luar biasa. Inilah susu ibu yang kesan kepada anaknya adalah amat baik. Dengan sebab itu, kita tengok Kementerian Kesihatan menganjurkan supaya ibu-ibu sendiri menyusukan anak dia. Bukan upah susu orang lain, tak. Tapi ibu-ibu sendiri memberi satu tanggungjawab
supaya dia sendiri yang menyusukan anaknya. Ayah ataupun suami menggalakkan isteri atau mak itu untuk memberi susuan kepada anak-anak itu. Ini adalah penting untuk tumbesaran bayi dan juga banyak lagi aspek-aspek yang lain yang membawa kebaikan kepada bayi tersebut. Wallahu a'lam. Pada muka surat 129 terlupa tasyahud awal. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang terlupa tasyahud awal, tahiyat awal, jika terlupa membaca tasyahud awal dan terus bangun sampai ke tahap yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia kembali duduk untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui perbuatan itu haram, maka batallah salatnya. Maknanya, kalau seseorang itu pada sembahyang maghrib sebagai contoh, ada tahiyat awal, masa tahiyat awal tu dia terlupa, dia bangkit dan bangkitan tu sudah sempurna qiyamnya, baru dia teringat, dia terus nak duduk balik. Maka dia duduk balik, nak duduk tahiyat awal, dia anggap batal batal solatnya. Kenapa? Kerana seolah-olah di situ dia telah menambahkan rukun yang lain pula. Jadi perbuatan tersebut tidak dibolehkan, kerana dia sudah sampai kepada rukun seterusnya, iaitu qiyam dan rakaat yang ketiga sebagai contoh dalam solat maghrib ini. Dan tempat ketika bangkit itu adalah baca Fatihah. Oleh kerana itu jadi tak kena. Ini bagi mereka yang belajar. Bagi mereka yang tak belajar tu, itu soal lain lah. Kena dia ajarlah, kena diberitahu kepadanya. Ini pandangan dalam kitab Matla' Al-Badrain. Kerana seolah-olah berlaku keadaan seperti itu. Ini apabila kedudukan tahiyat awal adalah hukumnya sunat abad. Tetapi kalau dia sembahyang maghrib tahiyat akhir, dia terlupa, dia bangun dah pula buat 4 rakaat dah, disebut subhanallah, yang itu dia wajib duduk. Dia wajib duduk kerana tahiyat akhir adalah wajib dan tak ada lagi rakaat yang keempat bagi sembahyang maghrib, dan dia hendaklah sujud sahwi selepas daripada itu kerana dia terbabas dalam tindakan dia. Itu lebih baik. 2. Jika terlupa membaca kunut dan terus sujud dengan meletakkan semua anggota tempat sujud, kemudian dia kembali semula untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui haramnya, maka batalah salat. Kenapa? Isunya 2 perkara. Perkara pertama, kerana orang yang sepatutnya kunut, dia tidak kunut dan dia telah sampai kepada tempat rukun yang lain. Sempurna dah intikal rukun daripada berdiri ataupun duduk, daripada antara orang panggil bangkit daripada rokok tersebut sampailah kepada dia rukun yang seterusnya, i'tidal, daripada i'tidal kepada rukun sujud tu. Jadi sudah sempurna, satu. Yang kedua, perbuatan tersebut seolah-olah membawa kepada kunut tu menjadi macam wajib, macam fardu juga, mesti kita lakukan. Kerana sunat ba'at kedudukannya lebih tinggi tentang takkid atau kesungguhan untuk dilakukan daripada sunat hay'ah. Jika kembalinya itu kerana terlupa atau jahil dalam masalah 1 dan 2 di atas, maka tidaklah batal salat dan sunat sujud sahwi.
Kalau kembali dia kerana terlupa atau jahil dalam masalah 1 dan 2 di atas, tidaklah batal salat dan sunat sujud sahwi. Ini kerana jahil dan terlupa. Kalau boleh kita hilangkan jahil, terlupa ni memang payahlah nak hilang. Itu bukan sifat, bukan urusan kita lah. Kadang-kadang kita terlalu terlupa. Ada beza hukum. Kalau kita tengok orang ni batal semayang, orang ni tak batal. Kenapa orang ni batal? Orang ni batal kerana dia sengaja, kerana dia tahu, kerana dia ni. Hak ni tak batal kerana dia tak tahu. Jika bangun dia ke tahap yang tidak membolehkannya membaca Fatihah pada masalah terlupa membaca tasyahud awal, sunat dia kembali duduk untuk membacanya dan sunat sujud sahwi jika hampir bangunnya itu kepada qiyamnya, dan jika belum sampai ke tahap tersebut tidak disunatkan sujud sahwi kerana perbuatan itu dianggap sedikit. Okey. Bahasa yang mudah, ketika mana dia ni hak tahiyat awal dia tinggal. Tahiyat awal dia tinggal tu, masa dia nak bangun je dia teringat dah. Terus dia duduk lah. Ataupun masa dia tangan dia baru nak akak. Nak bikah bangun, duduk. Masa dia bangun tapi tak sempurna lagi bangunan dia tu, dia membangunkan diri dia tu, maka tak payah sujud, tak payah tak batal sembahyang. Cuma apabila dah hampir bangun untuk ke arah qiyam betul-betul tapi belum lagi sempurna, dia terus sujud, dia terus duduk antara dua sujud, maka dia tak batal sembahyang dia, dan sunat baginya sujud sahwi kerana perbuatan tu nampak macam banyak dah. Kalau sikit macam baru nak terangkat sikit tangan, itu tak batal sembahyang. Bahkan tak perlu sujud sahwi. Jika turun dia untuk sujud dan sebelum sempurna menghantar segala anggotanya ke tempat sujud pada masalah terlupa membaca kunut pula, sunat dia kembali berdiri untuk membacanya, dan sunat sujud sahwi jika dia turun sampai kepada hak rokok, mana sampai lebih pada rokok dah. Dan jika belum sampai kepada tahap tersebut, tidak disunatkan sujud sahwi kerana dia anggap perbuatan itu sedikit. Kalau sekadar baru, tunduk baru, dia bakit balik dan dia baca kunut. Tapi kalau dia dah lepas daripada rokok dah, tapi tak sampai lagi kepada sujud, maka bangun dia dan bolehlah dia sujud sahwi sebagai tanda dia lupa. 1, 2, 3 dan 4 serta 5 adalah berkaitan dengan imam atau orang yang salat secara berseorangan. Tapi makmum dia ikut je lah tu imam, wallahu a'lam. Yang muka surat apa? Pada muka surat 25, 2 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bikum amin. Wa indana asma'uhul azimah kaza sifatu zatihi qadimah. Wa ikhtira an asma'ahu taufiqiyah kaza sifatu fahfazis sam'iyyah. Yakni kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum, Asma'ullah Ta'ala, nama-nama Allah yang maha tinggi, dan demikian juga sifat yang bangsa zati, sifat ma'ani dan ma'nawiyah, maka samanya itu tentu qadimnya. Dan kau yang rajih bahawa asma' Allah Ta'ala itu taufiqiyah, yakni barang yang dikhabarkan oleh syarak dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian sifat, maka engkau peliharakan dalil pada syarak. Nama-nama Allah yang agung ini, dia sama seperti mana kita bahaskan tentang zat, tentang sifat. Tentang sifat zat bagi Tuhan. Sifat zat bagi Tuhan, kalau kita kata sama, basar, kalam,
dan seumpamanya, maka hukumnya sama. Sama dari sudut qadimnya. Qadimnya di situ maknanya dia beza dengan makhluk, kerana makhluk ni dia baru. Nama kita Mak. Sebelum kita lahir tak ada lagi nama kita Mak. Lepas lahir tu baru ada nama kita Mak. Maknanya sebelum ada tu tanya mak. Mak umur kita 40 tahun. 45 tahun dulu tu mak tahu tak nama kita Mak? Dah mana aku tahu, aku ingat Mung Fatimah. Ya rakyat lalu dah. Tak tahu. Baik. Jadi nama-nama Allah yang mulia ini di sisi ahli sunnah wal jamaah sama seperti zat, sifat zatnya, sifat maknanya nama tu qadim dah, bukan baru. Nama tu lama dah. Yang kedua, nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya bersifat taufiqiyah. Taufiqiyah ni maknanya ini berdasarkan kepada bukan taufiqiyah, tauqifiyah, tauqif. Bagi betul sikit. Tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah ni maknanya tertawakuf kepada apa yang didalilkan daripada nas Quran dan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut tu nama dia, maka nama dia lah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang disebut dalam nas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka itu bagi Allah ada nama-nama yang mulia, maka doalah dengannya. Dan disebut dalam hadis lagi nama-nama Allah itu dengan nama-nama yang berdasarkan pada riwayat yang masyhur. Ada kata 99, pendapat yang paling kuat adalah tidak diketahui bilangannya. Ini berdasarkan kepada apa yang Nabi doa. Dalam hadis Nabi menyatakan bahawa aku berdoa kepada kamu bikulli ismin huwa laka sammaitahu au istasartahu, sama ada aku doa kepada nama kamu yang kamu namakannya ataupun kamu tak beritahu, fi ilmi kal ghaib, dalam ilmu yang ghaib, ya ini hak dia, nama Allah. Bahkan kalau disebut nama Allah yang azam, nama Allah yang maha agung, maka di situ ada khilaf banyak ulama. Bila ada khilaf maknanya seolah-olah nama tu pasti, tetapi tidak diberikan secara sarih nyata. Dengan sebab itu khilaf para ulama. Ada kata Allah, ada kata Allahumma, ada kata ya hayyu ya qayyum, ada kata berdasarkan hadis Aisyah, sebut satu persatu banyak rangkum. Nabi kata padanya ada nama Allah yang maha agung. Ini nama-nama dia. Dan nama ni berdasarkan kepada apa yang Allah beri, sebab dia yang tahu tentang dia dan kita hanya beriman. Bila dia sebut nama dia begini, Anar-Rahman, dia sebut dengan sifat-sifat dia, dengan nama-nama dia, maka itulah nama-nama Allah. Dan Nabi sebut dengan nama-nama Allah. Kita boleh tengok. Cuma kadang-kadang nama ni dia bukan sebagaimana yang kita kata setiap perbuatan Allah maka boleh ditukar menjadi sifat dan nama Allah. Orang tak panggil lah macam tu. Macam contoh, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhan kamu telah datang. Bila sebut ja jadi sifatul maji, jadi sifat Tuhan tu datang, sifat. Orang tak sebut lah gitu. Jadi sifat Allah, nama Allah biasanya sebagaimana yang disebut di sini, sifatnya qadim, dan nama-namanya sifatnya bukan semestinya mustaq daripada perbuatan-perbuatan Allah yang kita menamakan nama-nama Allah. Baik, itu yang saya nak sampaikan, wallahu a'lam.
Ada kawan ambil anak angkat kini usianya 9 tahun. Adakah boleh anak itu menyusu untuk menjadikan anak susu? Merujuk kepada kisah Salim. Kisah ini dipanggil sebagai kisah yang khusus, yang tak sesuai untuk dijadikan sebagai kisah yang dianggap sebagai kisah untuk dipraktiskan zaman sekarang. Kisah Salim ni apabila Nabi kata kepada Huzaifah, ardihi, memberi susulah, maknanya kepada Salim ni, supaya Salim ni jadi anak susu kamu, sebab Salim ni sudah besar. Jadi para ulama menyatakan satu kaedah yang disebut dalam kaedah usul, inna qadayal ayan la tasluhu dalilan lil umum. Setiap qadiyah, keputusan yang Nabi khususkan kepada seseorang, maka tidak layak untuk diumumkan dalil tersebut. Sebagai contoh, bila mana seorang sahabat Nabi bernama Khuzaimah, Nabi bergaduh dengan ataupun berselisih faham dengan seorang Yahudi berkenaan bayar hutang tak bayar. Nabi kata, aku bayar dah. Dia kata, dak. Lalu ditanya, siapa saksi kamu? Nabi kata, mana orang yang boleh jadi saksi pada aku? Lalu Khuzaimah kata, saya. Nabi kata, hei Khuzaimah, mu nak jadi saksi aku? Ya. Mu tengok tak? Dia kata, tak. Dah kalau tak, macam mana kau nak jadi saksi? Kalaulah aku boleh terima perkhabaran daripada langit yang kamu cakap sekadar dengan Yahudi ni, takkan aku tak percaya. Nabi pun kata, syahadatu Khuzaimah syahadatu rajulaini minkum. Satu je saksi Khuzaimah menyamai saksi 2 orang di kalangan kamu. Nabi beraku. Kalau kita nak kias, Khuzaimah ni orang baik, ada tak lagi orang lebih baik pada Khuzaimah? Ada. Abu Bakar sudah barang tentu, Umar sudah barang tentu. Tapi kalau nak jadi saksi, Abu Bakar mesti kena cari seorang lagi, 2 orang lagi. Contohnya dengan dia. Umar pun sama. Tapi ini special untuk Khuzaimah. Sama juga dalam isu ini. Inilah kebanyakan pendapat para ulama. Sebab itu dalam mazhab kita nanti kita akan sebut beberapa syarat-syarat yang lain yang disebut umurnya kurang daripada 2 tahun. Adalah bahasan-bahasannya, syarat-syarat, berapa kali kenyang, berapa kali susuang dan seumpamanya. Zaman sekarang ramai ibu pam susu dan susu di dalam bekas. Jadi jika susu dalam bekas tersebut diberikan kepada orang lain, adakah dikira ibu susuang? Pendapat yang asah di kalangan ulama, ya. Dengan syarat bayi tersebut kurang 2 tahun, masih lagi tak isap benda lain kecuali susu ini, maka dibolehkan mengikut satu terjihan para ulama. Soalan ni saya ingat saya dah jawab lah. Apakah perbezaan politik Islam dengan demokrasi? Ini panjang cerita ni, kena ceramah. Kita panggil ramah sekarang ni tokoh-tokoh politik, boleh ceramah lah. InsyaAllah buat satu program untuk perbezaan tu. Berapa lamakah dikirakan lupa apabila duduk lama pada rakaat ketiga, seumpama nak baca tahiyat yang sepatutnya bangun untuk rakaat itu? Ini biasa lama ni mereka anggap berdasarkan uruf. Uruf ni kadang-kadang beza. Uruf ni, sebab itu bila uruf ni atas pertimbangan. Bila sebut uruf, uruf ni benda yang Islam meraihkannya. Al-adatu muhakkamah. Uruf kadang-kadang orang Melayu lain, orang Arab lain, orang kaya lain, orang miskin lain, bangsa ni lain, bangsa tu lain, jenis orang rajin urufnya lain, orang malah urufnya lain. Ada orang tu bagi dia 2 jam tu sekejap, duduk 2 jam je kata dia. Minum air 2 jam je. Dah kata apa? Orang kata je, orang lain 20 minit. Dah aku biasa 4 jam. Payah lalu kita. Bagi dia 2 jam tu lambat sangat lah. Jadi saya kena berhenti setakat ni. Saya ada 2-3 lagi program. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, anta wa Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.